Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada hari ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kota Baru. Hari ini 23 Friday. Jumaat Day 23 September. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Itulah hari Jumaat. Ya, Assalamualaikum Pak Haji dan sahabat semua. Waalaikumsalam. Ya, Dali, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Cuaca Kota Baru. Cuaca Kota Baru amat menarik. Amat cerah, amat menarik. Kita dapat bersama lagi pagi ni sejuk sikit. Sejuk sikit. Sejuk sikit, sejuk. Ada sejuk. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat begitu mulia sekali? Hari Jumaat. Hari yang paling mulia. Ada ulama mengatakan bahawa hari Jumaat ini lebih mulia daripada hari raya puasa, hari raya haji. Sebab hari Jumaat ada solat Jumaat. Solat Jumaat itu wajib. Wajib. Solat Aidilfitri sunat. Adha sunat. Solat Jumaat wajib. Itu salah satu daripada kenapa hari Jumaat menjadi hari yang begitu mulia. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang paling utama. Merupakan penghulu segala hari. Terdapat beberapa peristiwa besar terjadi pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni banyak benda-benda yang terjadi. Banyak perkara-perkara besar yang terjadi dalam sejarah dunia. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah hari kiamat. Berlaku banyak perkara-perkara besar. Hari Jumaat. Cici apa khabar? Assalamualaikum Tok. Salam Jumaat. Semua sahabat duha. Alhamdulillah. Kita sudah pun solat sunat duha tadi. Agak lewat sikit buka kedai ni. Kamu, Assalam Ji dan kawan-kawan. Cerah di Bollywood. Di Bollywood pula. Di Bollywood. Di Woodland. Woodland, Cici. Terima kasih rakan-rakan semua. Jumpa lagi kemesraan kita dalam keluarga besar Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Siang-siang pagi, awal-awal pagi. Pagi ini lagi satu hari Allah beri kepada kita hari yang baik. Hari ini hari baik. Hari hebat. Hari yang fresh. Fresh day. Hari baru, new day. Itulah. Jadi kita jadikan hari Jumaat hari ini. Hari yang produktif. Hari yang positif. Hari yang cemerlang. Hari yang kemenangan. Banyak hari. Banyak benda yang kita boleh pilih. Banyak benda kita boleh pilih. Lambat sikit tu. Live hari ini. Damak. Lambat sikit. Kita bagi laluan kepada solat sunat duha. Itu yang beritahu kat kamu tu. Kamu, Cici, geng kita beritahu. Sebab duha lambat sekarang. Duha lambat. Hampir pukul 8 dah. Hampir pukul 8 lah. 7.29. Jadi solat sunat duha dulu. Sebab selepas ni kita boleh secara lebih terbuka untuk melakukan program-program lain. Quote of the Day hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Datuk. Hari Jumaat. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumaat. Sebaik-baik hari matahari terbit ialah hari Jumaat. Matahari pun menghormati hari Jumaat. Pada hari inilah Adam alaihissalam dicipta. Hari Jumaat Nabi Adam dicipta. Ini cerita kena bagi tahu semua kepada anak cucu ni. Hari Jumaat Nabi Adam dicipta. Hari Jumaat lah hari pertama manusia dicipta di muka bumi. Isyam. Assalamualaikum Jimat. Aisyam.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, handsome. Hisham. Handsome. Wah, so disebut. Wah. Nabi Adam dijadikan di muka bumi. Dijadikan pada hari Jumaat. Dan dimasuk ke dalam syurga. Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat. Nabi Adam juga dimasuk ke dalam syurga. Dan pada hari inilah juga baginda dikeluarkan dari syurga. Dan tidaklah kiamat akan terjadi kecuali pada hari Jumaat. Hadis daripada Muslim. Nabi Adam dicipta hari Jumaat. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga hari Jumaat. Dan Nabi Adam dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Alhamdulillah. Hari ini tak kiamat lagi. Allahu Akbar. Beri masa kepada kita. Beri masa kepada kita lagi. Allahu Akbar. Live apakah itu? Live apakah itu? Salam penghulu segala hari. Good morning, sunset. Quote of the day hari ini. User. Bila nak tukar nama ni? User. Tak bertemu lagi nama yang serasi. Quote of the day hari ini. Semua makhluk berguna kepada makhluk yang lain. Semua makhluk berguna kepada makhluk yang lain. Tidak ada. Allah tidak ciptakan sesuatu makhluk itu kecuali berguna kepada makhluk yang lain. Thank you. Thank you semua. Thank you Cici. Pagi-pagi dah kerja kuat dia. Sahabat Duha yang sudi hadir di live Atuk, terima kasih. Bantu Atuk screen guys. Semoga dalam rahmat Allah, semoga ramai lagi rakan-rakan kita mendapat info, mendapat maklumat, mendapat iktibar, mendapat pengajaran, mendapat perkara-perkara baru dan boleh beramal dengan perkara-perkara baru yang kita terlepas pandang ataupun mungkin maklumat itu belum sampai kepada kita. Di antaranya ialah solat duha. We are in group of duha. Jadi hari Jumaat ialah hari paling mulia. Kita masih lagi belum bicara mengenai makhluk itu berguna kepada makhluk yang lain. Tapi kerana hari ini, pagi Jumaat hari ini, Atuk coba memperincikan semula kehebatan hari Jumaat. Hebat hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari berkumpulnya umat Nabi Muhammad dalam masjid untuk mengikuti solat dan sebelumnya mendengar khutbah yang mengandungi wasiat, takwa, nasihat dan doa. Itulah pentingnya hari Jumaat kerana ada solat Jumaat. Solat Jumaat untuk laki-laki wajib. Untuk wanita sunat saja. Tak pergi tak apa. Tak pergi tak apa. Tapi wanita juga akan mendapat pahala wajib Jumaat. Wajib. Macam mana dapat tu tu? Bantu share live Atuk semua. Terima kasih. Wanita jangan dengki dengan suami dia. Jangan dengki dengan suami. Kerana suami pergi masjid hari Jumaat dapat pahala Jumaat. Jangan dengki. Sebab apa? Sebab wanita juga mendapat pahala sebanyak mana suaminya pergi solat di masjid. Dapat sebenarnya. Kenapa? Kerana dia menyediakan pakaian. Dia menyediakan makan minum. Dia menguruskan anak-anak. Dia menjaga rumah. Jadi kerja-kerja itu ada menyenangkan suaminya pergi masjid. Jadi pahala Jumaat yang suaminya dapat juga diperolehi oleh isterinya di rumah walaupun tidak pergi masjid. Jadi wanita apabila dia tahu bahawasanya pahala yang diperolehi oleh suaminya, dia juga akan dapat pahala itu walaupun dia tidak pergi ke masjid. Jangan dengki. Bantu. Live apakah tu? Itu salam penghulu segala hari. Salam penghulu segala hari. Good morning, sunset. Good morning. Salam tu. I'm friends. Waalaikumsalam. I'm friends. Terima kasih, Intan. Terima kasih. Sebelum kita pergi kepada quote of the day. Sebelum pergi kepada quote of the day, manusia itu, makhluk itu berguna kepada makhluk yang lain. Atuk nak hurai, nak jelaskan sedikit mengenai kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingatkan Allah dan tinggal jual beli. Ini cukup menarik. Tinggal jual beli. Apabila solat, apabila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila dengar azan, jual beli dulu. Jual beli mesti diberhentikan. Membawang diberhentikan. Chef. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam. Pagi, morning. 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 Salam tu. Terima kasih.
Terima kasih. Thank you for the gift. Semoga rezeki anda bertambah baik. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Cici. Saya nak tanya sikit, Haji. Silakan. Silakan. Jadi apabila mendengar azan, maka berhentilah jual beli. Jual beli dengan azan. Sayangnya di dunia ini hanya 2 tempat saja yang berlaku masih mengamalkan hadis ini, iaitu apabila mendengar azan terus tutup jual beli. Yang lain ingkar, tak ikut perintah Allah. Bukan setakat azan dia buat tak tahu je. Dia berniaga mati-matian. Hanya di Mekah dan Madinah. Siapa yang pernah pergi Mekah, Madinah, satu-satunya tempat yang tidak ada jual beli apabila azan berkumandang. Itulah sunnah. Jadi apabila azan, bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi kita pun boleh amalkan di rumah. Cici masa berniaga tu, apabila dengar azan, berhenti terus. Berhenti terus. Dan berhenti bukan berhenti berniaga saja. Terus solat. Ada juga orang setengah tu dengar azan saja. Oh, kita berhenti sekejap, beri laluan kepada azan. Beri laluan kepada azan. Azan itu panggil untuk solat, bukan beri laluan. Hai, macam-macam manusia. Dan nampaklah alim sangat tu, beri laluan. Beri laluan kepada azan. Apabila dengar azan, tutup jual beli. Tutup semua benda-benda aktiviti. Dan terus pergi perform solat. Terus pergi menunaikan solat. Itu maksudnya. Bukan laluan ke azan. Hormat ke azan. Okey, azan dah habis. Kita teruskan program kita. Mangkuk betul lah. Hei, mana boleh macam tu? Tak boleh. Intan. Intan, mana dalih? Ya, tanya sikit dah. Sarapan. Kalau tak tanya banyak. End time ku berapa? End time ku berapa? Hei, lain macam kita. Hari Jumaat juga ialah penghulu segala hari. Semua orang banyak dah tahu dah. Tapi tak apa. Benda yang baik ni kita kena ulang. Air yang lembut pun. Air yang lembut menitis di atas batu yang keras. Bila menitisan itu tanpa henti, akan melekukkan batu. Bantu tapi semua sahabat. Terima kasih, Cici. Terima kasih. Panggil rakan-rakan kita buat pahala. Dapatkan pahala banyak-banyak supaya rakan-rakan yang tak teringat, yang mungkin leka sikit ke, tak masuk FYP dia pun tak join. Sebab ramai yang tanya, Hatuk, tak ada live ke? Tak ada live ke? Tak masuk FYP saya? Itulah. Kita pagi-pagi kita dah ada. Setiap pagi kita dah ada. Tapi tak masuk FYP dia. Maka dia kata tak live. Live bro, live. Kita nak ulas sikit lagi mengenai hari Jumaat ini. Hari Jumaat penghulu segala hari. Hari Jumaat adalah hari yang teramat istimewa kerana Islam meletakkan hari Jumaat sebagai ketua dan ganjarannya lebih berbanding hari-hari yang lain. Jumaat dinamakan sebagai Sadatul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, sebaik-baik hari. Hari Jumaat sebaik-baik hari. Sebaik-baik hari. Dari Abu Lababah bin Muzir, berkata Rasulullah, hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amal ibadat hari Jumaat ialah sepanjang hari berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat. Antara amalan-amalan ibadat, apabila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibadat yang paling baik? Ialah berselawatlah kepadaku sepanjang hari Jumaat. Berganda-ganda 10 kali. Allah berselawat hari Jumaat. Hari Jumaat kita berselawat. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Lebih mulia dari Aidilfitri dan lebih mulia daripada Aidil-Adha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap. Untuk saya nak jawab call. Silakan, Cici, sila. Wah, busy pagi-pagi. Silakan. InsyaAllah call itu memberi manfaat. Ya, Bandali. Orang bila berwang dan boleh guna wang itu orang. Manusia kalau. Itu orang. Manusia kalau. Orang. Quote of the day hari ini ialah manusia itu berguna, bermanfaat, berfaedah kepada manusia yang lain. Makhluk itu berguna, bermanfaat kepada makhluk yang lain. Tapi
Atuk nak jelaskan mengenai kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat, hari kebesaran mingguan. Hari Jumaat ialah hari kebesaran mingguan. Dalam 7 hari yang ada, hari Jumaat adalah hari besar yang berulang setiap minggu. Berulang setiap minggu hari Jumaat. Hari Jumaat berulang-ulang. Dan setiap Jumaat itu adalah Jumaat yang baru. Jumaat hari ini Jumaat yang baru. Jumaat yang lepas sudah pun jadi Jumaat yang buruk. Jumaat hari ini Jumaat yang baru. Okey, pergi dengan apa ni, oduk Oduk. Okey juga. Tak apalah. Tapi oduk dah ready tu. Kalau oduk nak buat kerja lain, tengok dulu lah. Sesiapa hadir pada hari Jumaat pada saat keempat, dia seperti memberi hadiah seekor ibu ayam. Sesiapa yang hadir pada hari Jumaat pada saat ketiga. Sesiapa yang hadir pada saat pertama, dia umpama berkorban seekor unta. Orang yang pertama hadir ke masjid hari Jumaat, pahalanya umpama berkorban seekor unta. Sesiapa hadir pada saat Jumaat pada saat kedua, pada baris kedua, dia seperti berkorban seekor lembu. Sesiapa yang hadir pada solat hari Jumaat berada di sah yang ketiga, dia berkorban seekor kibas. Sesiapa hadir pada hari Jumaat pada sah yang keempat, dia seperti memberi hadiah seekor ayam. Dan sesiapa hadir pada solat di sah yang kelima dan seterusnya, dia seolah-olah memberi sebiji telur. Jadi kalau orang yang tahu nak solat Jumaat ni, pergi sah depan, dapat unta. Sah yang kedua dapat kibas. Sah yang ketiga dapat ayam. Sah keempat dapat apa lagi. Dan sah yang kelima ialah dapat sebiji telur. Sah yang kelima dah. Tapi ramai orang pergi solat di masjid, berebut-rebut nak duduk belakang. Allah. Kalau ada imam, amal dan ihsan, dia adalah manusia. Kalau ada iman, kalau ada iman, amal dan ihsan, dia adalah manusia. Kau birthday kita hari ini, hari perhimpunan hari Jumaat, hari ramai malaikat turun di bumi. Jangan lupa, hari Jumaat adalah hari malaikat turun di bumi. Pada hari Jumaat juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para malaikat turun ke bumi. Di tangan mereka terdapat tinta kalam, pensel, emas dan kertas-kertas daripada perak. Mereka juga berdiri menunggu di pintu-pintu masjid bagi mencatat nama-nama mereka yang hadir ke masjid dan mendirikan solat Jumaat. Semua malaikat turun di setiap masjid di muka bumi. Muka bumi untuk mencatat pahala orang yang hadir solat Jumaat. Wah, rugi orang tak hadir. Rugilah orang tak hadir. Tapi bagi perempuan, Atuk dah jelaskan tadi. Dia tidak rugi. Dia tidak hadir ke masjid hari Jumaat, dia tidak rugi. Sebab suaminya sudah pun hadir. Apa ibadat suami dia lakukan di masjid, pahalanya dia dapat walaupun dia berada di rumah. Wahai malaikatku, demi kemuliaan dan kebesaranku, sesungguhnya aku telah ampunkan mereka, tidak berdosa lagi. Tidak berdosa sedikit pun. Wahai Tuhan kami telah mencatatkan nama mereka yang masuk masjid dan menunaikan Jumaat. Jadi apabila orang sudah masuk masjid dan menunaikan Jumaat, maka kata Allah, wahai malaikatku, demi kemuliaan kebesaranku, sesungguhnya aku telah ampunkan mereka, tidak berdosa sedikit pun. Orang pergi solat masjid, hapusnya dosa. Habis cuci bersih. Hari Jumaat juga ialah hari mustajab. Mustajab. Pada hari itu, pada hari Jumaat, terdapat satu masa di mana seorang hamba mukmin apabila minta doa kepada Allah, sesuatu kebaikan, malaikat Allah mengkabulkan doanya itu. Ia meminta melindunginya daripada suatu kejahatan. Malaikat Allah melindunginya daripada kejahatan. Ada satu saat sepanjang berada di masjid, bermula daripada masuk waktu Jumaat sehingga ke habis solat Jumaat, ada satu waktu yang mustajab. Doa apa saja kebaikan, pasti Allah tidak akan tolak. Itu untungnya orang pergi masjid. Tapi jangan lupa suami berdoa untuk isteri, berdoa untuk anak-anak di rumah. Jangan lupa berdoa untuk mereka. Sebab mustajab pada masa itu. Di antara sekian banyak pendapat, ada dua yang paling kuat. Iaitu hadis yang sahih. Pertama, saat duduknya khatib
sampai selesai solat. Duduknya khatib kedua sesudah asar, dan ini adalah pendapat yang terkuat dari dua pendapat tadi. Hari Jumaat juga semasa khatib duduk khutbah. Di antara baca khutbah dengan nak solat. Itu satu ketika. Dan yang kedua ialah selepas waktu asar. Ni jarang orang buat ni. Selepas waktu asar. Iaitu berdoalah selepas waktu asar. Kerana doa pada masa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Hari dihapuskan dosa. Ini penting ni. FYP. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang berulang-ulang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali, maka dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Queen kasih. Dan seterusnya hari Jumaat ialah hari penghapus dosa. Diampunkan dosa-dosa antara Jumaat tersebut dengan Jumaat yang akan datang. Bila orang pergi solat Jumaat, dihapuskan dosa dia hari Jumaat ini hingga hari Jumaat yang akan datang. Allahu akbar. Solat 5 waktu dan Jumaat hingga Jumaat merupakan penebus dosa selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Dosa besar. Apa itu dosa besar? Durhaka kepada ibu bapa, dosa besar. Salman Al-Farisi berkata, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambut, memakai minyak wangi, lalu berangkat ke masjid dan masuk masjid tanpa melangkahi sesiapa, kemudian solat sesuai tuntutan, diam tak kala imam berkhutbah, nescaya diampunkan dosa-dosanya di antara 2 Jumaat. Untung orang hadir ke masjid, hadir ke Jumaat saja, tak buat apa pun. Buat apa pun terus dihapuskan dosa-dosa kita. Allahu akbar. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Kelebihan bersedekah pada hari Jumaat. Hari ini. Kelebihan bersedekah pada hari Jumaat. Kita perlu ingat. Apa permintaan orang yang mati dengan Allah? Ya Allah, kembalikanlah aku sekejap saja ke dunia. Apa permintaan dia? Apa ibadah yang dia nak buat? You can take it. Apa ibadah yang dia minta? Apabila bagi orang mati, apa ibadah yang dia orang minta? Siapa tahu? Ibadah. Orang mati, apabila dia kata, Ya Allah, bangkitkan aku semula, aku nak buat ibadah itu. Apa ibadah itu? Tolong jawab, siapa tahu? Di samping Atuk baca. Atuk akan baca. Sedekah pada hari Jumaat lebih utama dibanding sedekah pada hari-hari yang lain. Sedekah pada hari itu, hari Jumaat, lebih utama dengan sedekah pada 6 hari lain. Seumpama bersedekah pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Bersedekah pada hari Jumaat, umpama bersedekah macam bulan Ramadan. Besar. Sedekah. Ya, pipit api. Cantik. Pandai kau. Macamlah kita ni pernah mati duduk balik. Bijak-bijak pipit. Memang. Itulah permintaan orang yang sudah mati dengan Allah. Ya Allah, bangkitkan aku dalam kubur. Keluarkan di dunia sekejap saja. Apa yang kau nak? Kau nak rumah besar kau balik ke? Tidak. Kau nak kereta besar kau balik ke? Tidak. Kau nak harta kau balik ke? Tidak. Kau nak pangkat kau balik ke? Tidak. Apa yang kau nak? Aku nak bersedekah. 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 Jadi kita yang dah hidup ni, rahsia dah bocor. Orang mati pun nak bersedekah. Kalau hidup semula. Jadi kita yang diberi kesempatan hidup ini, kenapa kedekut tak nak sedekah? Duit tak banyak tu. Cukup makan je. Cukup makan. Jangan takut tak boleh makan kerana sedekah. InsyaAllah rezeki daripada Allah. Buatlah. Yakin. Sekali yakin. Tak tu. Ada RM10 je. Kau bagilah RM2. RM2. Mesti boleh makan. Mesti boleh makan. Kita lihat bagaimana Saidina Ali sedang nak makan roti. Saidina Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Tiba-tiba rumahnya diketuk oleh orang yang musafir. Ya mukminin, aku lapar, tidak makan. Saidina Ali ambil makanan yang nak diberi kepada isteri dan anaknya, beri kepada orang musafir. Besarnya
memberi makan ke. Sedangkan dia sedang nak beri makan kepada anak isteri. Tapi Sayyidina Ali masih lagi mengambil makanan itu. Roti itu beri kepada orang yang minta kelaparan tadi. Wah, itu ahli syurga. Itu ahli syurga. Kita makanlah dulu. Bagi kita kenyang, baru bagi orang. Itu bukan perangai ahli syurga. Ikin. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Perangai ahli syurga memberi orang lain kenyang dahulu. Kita lapar tak apa. Itulah perangai ahli syurga. Thank you semua sahabat. Duha. Yang sudi hadir, terima kasih. Live Hatuk, bantu. Terima kasih, Cik. Bantu ketuk-ketuk kering-kering. Kering-kering. Guys, semoga dalam rahmatmu Allah. Semoga kumpul pahala banyak-banyak. Menjemput orang. Menjemput sesiapa sahaja yang join program yang baik, maka dia juga mendapat pahala. Pahala seperti mana yang mendengar. Bila bagi dia juga mendengar, dia menjemput. Wah, hebat tu. Hebat tu. Ikin Span, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jasab. Terima kasih Nasib Mahathir. Thank you Hadir. Thank you. Thank you. Khairul Azmi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal. Kita belum lagi pergi kepada Quote of the Day. Quote of the Day kita hari ini ialah semua makhluk berguna kepada makhluk yang lain. Tapi Atuk cuba buat bicara sedikit mengenai kelebihan hari Jumaat. Supaya kaum-kaum Adam ni, kaum-kaum Adam ni, supaya jangan terlepas peluang pergi solat Jumaat pada hari ini. Kaum Hawa jangan membawang. Semasa orang solat Jumaat, dia membawang. 2 jam membawang. Buatlah solat-solat ke, zikir-zikir ke. Kejap je ni. Kejap je Khairul Azmi. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih lagi buat bicara kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari utama bersedekah. Pahalanya umpama bersedekah pada bulan Ramadan. Saya budak baik-baik tu. Alhamdulillah. Baik-baik Cici. Budak baik. Budak baik. Memang budak baik dia tak makan orang. Dia tak cakap orang. Itu budak baik lah. Budak baik. Hey, Khairul Azmi. Tak apa. Terima kasih. Kerja. Terima kasih kerja. Niat Khairul Azmi. Niat aku kerja kerana Allah Ta'ala. Jadi kerana Allah Ta'ala baru kerja itu jadikan sebagai satu ibadah. Itu penting. Itu penting Khairul Azmi. Pada hari Jumaat maka berebut-rebutlah meraih pahala supaya kita mendapat pahala yang banyak. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dapat pahala banyak. Pahalanya budak baik. Budak baik. Kemudian bersegera berangkat ke masjid. Berada di sah hadapan. Dapat pahala seperti seekor unta. Berebutlah sah hadapan. Jangan duduk belakang. Kadang-kadang belakang penuh dah. Depan tak penuh lagi. Depan tak penuh lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cici budak baik. Amin. Amin. 10 kali Atuk amin. 10 kali. Hidayah daripada Allah SWT. Hari Jumaat ini adalah ramai umat Nabi Muhammad mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi kalau hari Jumaat orang tu malas pergi Jumaat, masih tak dapat hidayah, sedih lah. Duka cita yang amat sangat. Duka cita yang amat sangat. Hidayah. Hari Jumaat merupakan istimewa hidayah Allah berikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Hari Jumaat ini istimewa yang diberi oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tidak diberi kepada umat Nabi-Nabi yang lain. Kalau adalah umat yang terakhir muncul, tapi paling awal tiba pada hari Jumaat, dan kita yang pertama kali masuk syurga. Bayangkan, orang yang pertama masuk hari Jumaat dan kumpulannya, kitalah juga yang pertama kali masuk syurga. Cuma mereka diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka kemudian. Kumpulan umat Nabi Muhammad lah umat Nabi yang pertama akan masuk syurga. Akan dihisap dulu berbanding dengan umat-umat yang lain. Jadi peluang kita masuk syurga awal daripada umat yang lain. Walaupun kita akhir zaman. Berbanding dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yaakob, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Idris. Semua Nabi-Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad lah yang pertama masuk syurga. Takkan tak nak? Naklah. Tapi nak masuk syurga kena beramal. Jangan tinggal solat. Banyak bersedekah. Jadi orang yang baik. Melakukan perkara yang baik-baik. Banyakkan solat-solat sunat. Duha. Duha ni duha time. We are duha time. Duha time ni. Jangan lupa.
Meninggal Jumaat sebagai tanda husnul khatimah. Meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia pada hari kiamat adalah tandanya matinya ialah husnul khatimah. Wah. Jadi kita kena minta. Kita kena minta bebas dari azab kubur orang yang meninggal hari Jumaat. Hari Jumaat kita kena minta dengan Allah, ya Allah, jika aku umurku berakhir, maka berakhirlah pada hari Jumaat. Jadi hari ini kita boleh berjumpa lagi. Alhamdulillah. Belum berakhirlah kita. Jadi kena doa. Kena doa, Cici. Thank you for the gift. Semoga rezeki anda bertambah. Amin. Amin, amin. Jadi kita kena ingat. Kita kena ingat. Iaitu memohonlah. Berdoalah dengan Allah SWT supaya umur kita berakhir pada hari Jumaat. Kena minta. Jadi kalau hari ni hari Jumaat, tak mati lagi aku. Tunggulah Jumaat depan. Macam tu lah. Kau takut? Ada orang takut ke? Ya Allah, janganlah tunggu-tunggu mati ni. Takut ke? Takut apa? Mati tu pasti. Pasti. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Setiap Muslim yang mati pada siang hari, setiap Muslim yang mati pada hari Jumaat, nescaya Allah akan menyelamatkan dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur, seksa kubur. Siapa tak nak? Okey, semua saya minta dulu. Silakan, Khairul. Terima kasih. Walaupun touch and go, tetapi cukup bermanfaat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sudi hadir. Terselamat dari seksa kubur. Orang yang meninggal pada hari Jumaat, insyaAllah akan selamat daripada seksa kubur. Abdullah Amirul Mukminin bersabda, tiada seorang Muslim yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, melainkan diselamatkan oleh Allah SWT fitnah kubur. Itulah kita kena minta mati hari Jumaat ni. Minta. Tak guna. Kita dapat. Dan seksa kubur ni kita akan senang sehingga menunggu hari kiamat. Bayangkan orang yang meninggal hari Jumaat. Bukan satu hari je. Tak seksa kubur. Bukan hari Jumaat je. Tak ada. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Seksa kubur. Ya, Rozain. Rozain. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ni, tidur sini, Pak. Mai. Ni. Mai sini. Sini, sini. Dia sini. Ni, atas kuda ni. Abang nak makan. Ni, dah atas kuda ni. Cucu. Tak nak? You want to sit there? Nak. Mai ada atas ni. Kuda seronok. Kita sakit tubuh. Bagi ngantuk lagi cucu. Okey, lagi seterusnya nak habis dah. Terselamat seksa kubur. Pada hari berlakunya kiamat. Hari Jumaat berlakunya kiamat. Itu janji Rasulullah, janji Allah. Jadi disampaikan oleh Rasulullah, iaitu kiamat berlaku pada hari Jumaat. Jumaat merupakan hari yang selalu dikaitkan dengan berlakunya kiamat besar. Dalam satu hadis, pada hari Jumaat juga kiamat akan berlaku. Pada hari itu tidaklah seorang yang beriman meminta sesuatu daripada Allah, melainkan akan dikabulkan permintaannya. Amin. Amin. Tadi Dali nak tanya. Apa nak tanya Dali? Lupa, Atuk dah terlepas dah. Terlepas dah. Atuk dah baca benda ni. Quote of the day kita hari ini. Last kali. Sebelum kita pergi quote of the day kita. Last kali ialah kita pergi kepada iaitu hari dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Hari Jumaat dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Tak kala Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan diri kepada hamba-Nya yang beriman di syurga, maka berfirman, di sisi kami ada lagi tambahan limpah kurnia yang tidak terlintas di hati mereka. Seorang sahabat dalam mengulas ayat itu mengatakan, dan kami memiliki bertambahnya. Beliau mengatakan Allah menampakkan dirinya kepada diri kepada mereka setiap hari Jumaat. Itulah quote of the day tambahan hari ini bicara mengenai hari Jumaat. Abu John Nyayu. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik. Thank you. Quote of the day kita hari ini. Kita masih lagi buat bicara quote of the day. Sekarang baru nak masuk tajuk. Masuk tajuk. Baru tengah jam.
Minuman Atuk pagi ni untuk kongsi dengan rakan-rakan sahabat anak cucu Atuk. Ini adalah daun durian Belanda, madu dan air panas. Oh, sedap minum. Sedap. Sedap. Aura durian Belanda. Hari ini Atuk masuk 2 helai durian Belanda. Bagi kuat sikit. Bagi kuat sikit. Bagi dia. Bagi dia. Kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Bantu typing semua. Terima kasih. Terima kasih. Bantu Atuk. Terima kasih banyak. Bantu diri sendiri untuk dapat pahala. Pahala mudah dapat. Easy. Mudah dapat. Buat satu kebaikan. Satu kali tap, satu pahala. Woi, satu pahala. Satu tap, satu pahala. Bukan satu tap, satu huruf. Satu pahala. Woi, hebat. Hebat ku update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Ku update kita semua makhluk itu berfaedah. Abang betul. Walaupun seekor semut juga berfaedah. Walaupun seekor katak berfaedah. Berfaedah. Walaupun batu sebiji berfaedah. Berfaedah. Semua makhluk. Makhluk sama ada makhluk bernyawa atau makhluk tak bernyawa. Semuanya berfaedah kepada makhluk yang lain. Ada faedah. Ada faedah. Pokok rambutan. Ada faedah. Buahnya sedap makan. Dia berfaedah kepada manusia. Berfaedah kepada mangki. Berfaedah kepada tupai. Berfaedah kepada makhluk-makhluk yang seumpamanya. Jadi itulah kelebihannya. Kelebihannya pokok rambutan. Ada faedah. Allah mengurniakan pokok rambutan kepada kita. Ada faedah. Ada faedah. Pokok durian. Ada faedah. Pokok durian. Makan durian. Musaking. Seronok. Sedap. Bantu type. Terima kasih. Terima kasih Cici. Kerja kuat. Kerja kuat. Semoga Allah memberi ganjaran yang tidak terhingga pada hari Jumaat ini. Hari Jumaat ini. Walaupun seekor khinzir. Babi pun ada faedah. Ada faedah. Ada faedah. Walaupun haram. Disentuh pun haram. Jauh sekali dimakan. Tak boleh. Tapi ada faedahnya. Anjing. Ada faedahnya. Ada faedah. Faedah. Berguna kepada makhluk yang lain. Berguna. 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 Kita lihat. Pacat dengan lintah. Ada faedah. Siapa suka pacat? Cici boleh main dengan pacat. Jangan pacat. Amin. Thank you Atuk. Doakan. Amin. Atuk doakan semua. Sesiapa sahaja yang menjemput rakan-rakan untuk masuk dalam program kita ini, maka insya-Allah ganjarannya terlalu besar Allah bagikan. Bayangkan bila kita memberi kesedaran kepada seorang insan yang sedang memerlukan, umpama rakan kita sedang lemas di laut. Jika kita baling batang kayu, maka dia dapat bergantung di batang kayu itu sehingga dia selamat daripada lemas. Selamat daripada kematian. Umpama juga begitu. Jika kita menjemput kawan-kawan kita yang kita rasa dia perlu mendengar sesuatu yang baik untuk menjadikan panduan dalam hidup dia. Untuk menjadi pencerahan dalam ibadah dia. InsyaAllah sedikit sebanyak dia akan melakukan dengan perkara yang baik. Dan pahala hasil daripada kesedaran dia itu ialah kerana kita tap rakan-rakan kita. Maka pahala itu akan mengalir kepada kita yang turut menjemput. Bukan sahaja kepada Atuk yang bercakap. Kepada rakan-rakan Cici umpamanya yang menjemput orang lain. Jadi dia orang tu hadir dalam satu majlis yang sama. Pahalanya sama saja. Sama saja. Sebab itu kita ini berfaedah kepada orang lain. Ada orang lain dia boleh bercakap, memberi motivasi dan sebagainya. Ada orang lain dia ringan tulan. Ringan jarinya lembut menjemput kawan-kawan. Ada orang lain dia menuliskan sesuatu yang baik untuk Atuk baca. Semua itu pahala sama. Kalau Atuk dapat 10, you all pun dapat 10. Dan hebatnya Allah SWT ini, gandaan pahala itu tidak kurang. Sebab itu apabila kita membuatkan satu kebaikan, kita dapat 10 pahala. Orang yang buat baik juga dapat 10 pahala. Orang yang mendengar baik juga dapat 10 pahala. Orang yang menjemput baik juga 10 pahala. 10. 10. Jadi itulah. Sama juga apabila kita berdoa kepada Allah SWT. Kita mohon keampunan. Ya Allah. Ataupun kita bersedekah. Seperti mana kita bersedekah. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan kita sampaikan kepada orang yang kita niat. InsyaAllah akan sampai. Dan gandaan pahala itu sama saja. Jangan kedekut. Jangan kita baca Al-Fatihah untuk mak bapak kita saja. Rugi.
Kita dah baca Fatihah belum? Cici, dah baca Fatihah belum? Dah lupa dah Atuk pagi ni. Belum tu. Ha? Belum. Belum kita baca. Kita niat baca surah Al-Fatihah dan kita sampaikan kepada pahalanya kepada Rasulullah, kepada semua sahabat-sahabat Rasulullah dan belum lagi tu. Belum, kamu tak bagi tahu. Atuk ni lupa kadang-kadang. Kita baca Al-Fatihah tapi kena niat. Apa pun kerja yang kita buat mesti kena niat. Sebab niat itu adalah keyword kepada apa yang kita buat. Niat mesti kena niat. Tak boleh tak niat. Tak niat tak sah, tak sah. Solat tak niat tak sah. Tak sah. Nak buat kerja apa pun tak niat tak sah. Tak sah. Kena niat kena niat. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici apa khabar? Cici pula. Siti. Belum lagi tu, belum. Oh. Siti apa khabar? Itulah. Jarang-jarang masuk. Kan Cici. Niat kerana Allah SWT. Amin. Niat kita buat itu niat kerana Allah, dan kita nak niat pahala yang Allah nak beri itu kepada hasil daripada bacaan kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, pada ahli keluarganya, pada nabi-nabi, pada rasul, pada kedua ibu bapa kita, pada kita suami isteri, kepada anak-anak dan kepada rakan-rakan kita yang ada di sini. Semoga mendapat pahala sepenuhnya hasil daripada bacaan kita dan mendapat berkah daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sudah pun pagi-pagi sudah bersedekah. Bersedekah pagi. Cantik. Terima kasih Siti. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Tuan Haji, sama-sama. Haji tak suara pula. Haji tak suara. Suara. Amin. Terima kasih. Terima kasih kamu. Terima kasih. Quote of the day kita hari ini. Setiap makhluk yang dicipta oleh Allah SWT itu berguna kepada makhluk yang lain. Tapi tu ada orang yang buat jahat tu, itu dah tak berguna. Tak berguna. Now dah ada. Dah ada suara. Sekejap ada, sekejap tak ada ke suara? Dah ada. Itulah. Itu telco punya hak. Telco. Berbuat baiklah kepada semua makhluk. Berbuat baik kepada semua makhluk. Sesama manusia apalah lagi. Mesti berbuat baik. Jangan menyakitkan hati. Dengan binatang buat baik. Dengan ternakan buat baik. Dengan cicak, dengan laba-laba semua buat baik. Dengan semut semua baik. Saya tengok Atuk okey je. Saya tengok Atuk okey je. Lain macam tengok Atuk okey. Atuk tak okey ke? Cici. Thank you semua. Sahabat Duha. Seronok Atuk dengar perkataan sahabat Duha. Yang sudi hadir di majlis Atuk bantu ketuk-ketuk skrin-skrin. Guys, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu. Amin. Barang siapa yang memberi, Allah menjelaskan dalam satu hadis Tirmizi, barang siapa yang memberi bahaya, maka Allah menipu bahaya kepadanya. Barang siapa yang memberi bahaya kepada orang lain, maka Allah akan menipu bahaya kepadanya. Barang siapa yang memberi kesulitan kepada orang lain, Allah akan menipu kesulitan kepadanya. Allahu Akbar. Takut sebenarnya. Takut. Ini warning tahu, warning. Jangan main. Jadi jangan buat kesulitan pada orang lain. Jangan buat menyusahkan orang lain. Kerana Allah akan menyusahkan kita. Jadi teruk bila Allah menyusahkan kita. Teruk sangat Allah menyusahkan kita. Ingatlah melakukan perbuatan setulus hati, ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian atau sekadar untuk dilihat oleh orang lain. Tak ikhlas, tak jadi. Malam ni rombongan saya bertolak ke Kelantan Tuan Haji. Wow, semoga sampai ke Kelantan. Nanti sampai beritahulah. Beritahu. Oh, rombongan ramai ke? Ramai ke? Padu elok. Jom buat roti ya. Buat bekal lah sikit. Tu air kotak ada? Tak ada. InsyaAllah. Rombongan bertolak dari mana? Dari Hat Nyai ke Kota Baru. Hat Nyai. Kedai Kuala Lumpur.
untuk memaknai kehidupan itu sendiri, bahawa hidup adalah baik ketika kita biasa berbahagia kerana mampu membahagiakan orang lain. Jika kita bahagia, kita mampu membahagiakan orang lain. Jika kita sedih, kita masih mampu membahagiakan orang lain. Orang yang hebat ialah orang boleh menyembunyikan kesedihannya. Itu orang yang hebat. Quote of the day kita hari ini. Orang yang baik, orang yang hebat. Orang yang hebat ialah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Kita lihat tanda-tandanya. Apakah tanda-tanda orang itu berbuat baik kepada orang lain? Seperti tanda seorang lelaki yang pendiam. Dia pendiam, tapi adakah dia budak yang baik? Ataupun dia orang yang baik? Kenalkan awak dengan member baik dia. Mana contoh? Tanda lelaki sayang dalam diam. Lelaki yang sayang dalam diam, dia kenalkan awak dengan member dia yang lain, yang baik-baik. This my wife. This my girlfriend. This my friend. Macam itulah. Jadi sesiapa lelaki atau perempuan, tanda dia sayang kita, boleh jumpa kawan dia, dia perkenalkan. Ada juga yang tak kenalkan. Dia jumpa hai, dia jumpa kawan dia. Dia borak je dua tu. Kita duduk tepi tak tahu apa pun. Itu tanda orang tak baik. Itu tanda orang tak baik. Suka cakap tentang masa depan. Orang yang selalu bercakap mengenai masa depan. Itulah tanda orang yang baik. Orang yang baik. Itu tanda orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dia suka bercakap isu-isu masa depan. Bukan masa belakang. Kalau masa belakang nak mengumpat lah tu. Mengumpat. Cici, terima kasih. Semoga perjalanan lancar dan selamat dan rahmat Allah. Terima kasih. Kalau dia sembunyikan dari kawan-kawan, dia macam mana tu? Itu bermakna dia budak tak baik lah. Orang tak baik lah tu. Pekerti dia tak baik. Kalau dia sembunyikan, dia tak baik lah. Dia kena kenalkan. Kalau dia berani, dia kenalkan lah. Ini isteri saya yang kedua. Kalau dia berani, buatlah. Tonggal-langgang lah masa tu. Betul tak, Cici? Betul lah tu. Assalamualaikum, Tok. Ya, Noli. Maaf, Tok. Terik bas pula hari ini. Terlupa bas pula hari ini. Nak tengok live Atuk. Salam Jumaat. Terlupa bas. Terik bas. Terlupa bas. Tak apalah. Dah sampai lagi ni. Okey. Cici, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa tanda-tanda kawan kita itu adalah orang yang baik? Pertama sekali ialah dia selalu memperkenalkan kawannya kepada kita. This my friend. This my friend. Dia selalu perkenalkan. Terutama kawan-kawan yang dia rapat. Suka cakap tentang masa hadapan. Ini tanda orang yang baik dan berbuat baik kepada orang lain. Mana tanda-tanda dia tu baiklah tu. Bukan kata bagi pinjam duit je. Okey, aku buat baik kepada orang lain. Macam mana kau bagi duit? Itu sedekah. Sedekah ini tanda-tanda ni, tanda-tanda. Rahmat Kraft. Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rahmat Kraft, terima kasih. Dan orang itu berbuat baik kepada kita, dia selalu puji kita. Macam Atuk selalu puji Cici lah. Cici budak baik. Cici macam-macam lah. Cici pandai masak. Suka basuh kain. Cici suka mandi. Pujilah. Puji. Macam tu lah. Lebih kurang. Jadi, orang yang selalu puji kita, terutama di hadapan kawan-kawan, itu tanda orang yang berbuat baik. Kawan-kawan disenangi. Betul. Dia disenangi oleh kawan-kawannya. Disenangi. Siap lagi tasbih jati. Belanda 33 butir. Wah. Siap lagi. Cantik. Berapa satu tasbih? Berapa boleh siap satu hari? Banyak tu. Putra September. Assalamualaikum tu. Baru dapat join. Balik kerja malam. Wah. Alhamdulillah. Sambil-sambil rehat. Agar tertidurlah dengan atuk membebel ni. Putri September. Terima kasih. Thank you hadir. Cici. Bantu typing kawan-kawan semua. Terima kasih bantu typing. Tanda-tanda orang yang sedang berbuat baik kepada kita. Sama ada lelaki atau perempuan. Pertama, bila berjumpa dengan kawan-kawannya, dia kenalkan kita. Sebab ramai yang tak interview ni. Tak interview ramai. Rahmat. Alhamdulillah. Sejak saya nak fokus tasbih ni, saya sering zikir taubat. Amin.
Amin, amin. Zikir taubat, zikir astaghfirullah. Rahmat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu zikir untuk bertaubat. Amin, thank you. Rahmat Craft Design, thank you. Thank you, thank you. Tanda orang yang berbuat baik kepada orang lain, iaitu kenalkan awak dengan member-member dia. This my friend, my member, my good friend, my lovely friend, or whatever lah. Selalu puji awak, puji. Oh, my friend, you tahu. Wah, he's very good tahu. They're very hardworking, my friend. Always positive thinking. Yeah, if we are always together with her, we feel happy. Happy sama. Happy sama. Begitulah, lebih kurang. Selalu puji awak. Suka buat awak ketawa. Itu tanda. Itu tanda orang itu orang baik. Make me happy. Make you happy. Ketawa. Ketawa. Happy. Jadi kita jumpa dengan dia tu hilang segala kesusahan, hilang segala yang down, kita boleh jadi up balik. Saya zikir guna tasbih elektronik yang tekan-tekan tu pun boleh juga. Boleh juga yang tekan-tekan tu. Tekan-tekan tu. Buat baik dengan binatang juga, Atuk. Ya, betul. Kalau kita berbuat baik dengan binatang, selalu gosok dia, selalu bagi makan, maka dia akan baik dengan kita. Baik. Banyak sejarah. Banyak sejarah. Anjing yang anjing liar. Bila setiap pagi kita selalu bagi makan kat dia, katakanlah adik saya tu pernah bagi makan anjing liar selepas waktu subuh. Jadi sepat sekali selepas waktu subuh, dia akan datang depan pagar dan bagi makan. Dan apabila ada orang luar, dia dah kenal dah penghuni rumah. Orang luar datang, dia menyalak. Dia menyalak. Dia tak suka. Sedangkan bukan anjing belaan. Itu anjing liar. Thank you semua. Thank you. Sahabat duha yang hadir live, Atuk. Terima kasih. Akiyong. Lama tak nampak Akiyong. Assalamualaikum, Tok. Morning. Waalaikumsalam. Morning. Tajuk kita hari ini. Setiap makhluk itu bermanfaat, berfaedah kepada makhluk yang lain. Dah sarapan, Tok? Belum. Minum saja. Tanda-tanda orang yang berbuat baik kepada orang lain. Suka buat kita ketawa. Kuat cemburu. Kuat cemburu pun, tapi tidak over lah. Cemburu as a friend. Kuat cemburu pun masuk dalam ni. Jadi kita jangan cepat marah. Kau ni kuat jealous. Jangan marah. Sebab itu tanda dia berbuat baik kepada kita. Jealous sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Selalu beri nasihat. Ini orang yang berbuat baik kepada orang lain. Selalu beri nasihat. Dia bukan kritik. Atuk, leg lu. Leg lu. Apa nak buat ni? Leg lu. Leg lu. Itulah leg lu. Macam mana cici? Leg dulu. Sebab tasbih ni ada ustaz backup guna tasbih kayu dan batu. Ya. Tasbih itu sunnah. Tapi tasbih daripada batu akib, itu yang lama sahabat guna dulu. Dulu mana ada elektronik. Atuk rasa kalau masa tu ada ketik-ketik elektronik, Rasulullah pun pakai. Saya asalnya bagi kucing jalanan makan, lama-lama saya sayang. Itulah kita sayang. Sama juga dengan ni, ada neko sebelah ni. Yang kecil ni. Ni stranger. Mula-mula dia makan. Atuk bagi makan ayam. Nasi yang lama adalah. Ikan sikit apa semua. Bagi ayam. Dia pergi makan lah. Lama-lama pergi makan kat luar. Lama dekat sikit. Lama makan depan pintu. Lama masuk lagi. Sampai sekarang dia dalam rumah ni. Ni stranger ni. Ni stranger ni. Asal stranger. Stranger. Kemudian beli makanan yang biji kan. Beli makanan biji, kemudian bagi dia try makanan wet dalam pack tu. Sekarang makanan biji tak nak makanan pack je. Kalau Atuk bagi makanan biji, dia tengok macam ni. Macam dia minta, tak nak, dia kata nak makanan dalam pack. Mengada-ngada stranger ni. Itulah. Kita buat baik dengan binatang pun, binatang tahu appreciate. Apa saja binatang. Tak kira binatang garang macam mana pun. Dia tahu appreciate. Harimau pun, kalau kita baik dengan dia, dia datang peluk kita. Dan banyak story-story, video-video yang kita lihat. Bagaimana binatang lihat. Gajah sekalipun, kalau kita berbuat baik kepada gajah,
bermanfaat kepada gajah. Gajah dia akan ingat sampai bila-bila. Orang hutan, ada penjaga zoo orang hutan. Dia buat baik daripada baby lagi orang hutan. Sehingga bila dia sudah dewasa, dia tengok orang tu saja dia peluk. Dia peluk betul-betul lah. Peluk sayang lah, peluk sayang. Peluk sayang. Jadi itulah hebatnya kita ni berguna kepada orang lain. Jangan buat yang tak baik. Rugi kita. Apabila kita buat tak baik kepada orang lain, maka kita mencipta satu musuh. Apabila kita buat tak baik kepada binatang, maka juga kita mencipta satu musuh. Apabila kita buat tak baik kepada pokok, seperti kita tebang tanpa ada matlamat, saja-saja tebang, tak boleh. Bahkan kita tidak dibenarkan apabila kita mengembara ataupun jangka trekking mematahkan pokok-pokok. Tak boleh mematahkan pokok-pokok sambil lewat. Itu tanda bahawa membuat baik kepada makhluk yang lain itu adalah penting. Ya Rahmat, saya tak bela kucing tu, tapi kucing selalu datang lepak rumah saya dari dulu. Saya bagi je makan. Belalah tu maknanya. Belalah tu nama Rahmat. Bela ni tak semestinya kita yang punya. Kita pokok pun bernyawa, betul. Pokok bernyawa daripada biji benih dia naik. Pokok bernyawa. Batuk pula. Quote of the day hari ini. Sembang pagi terjelik pula. Terjelik. Sembang pagi hari ini, semua makhluk di atas muka bumi berfaedah kepada orang lain. Berfaedah. Tanda-tanda makhluk yang membuat baik kepada kita, kepada orang lain. Ada orang yang selalu memberi peluang dan laluan. Peluang, ada orang selalu. Itu tanda dia baik tu, berbuat baik. Saya bagi peluang. Ini peluang untuk meniaga. Macam Siti. Dia bagi peluang untuk meniaga. Dia selalu buat baik. Selalu buat baik. Kami duduk di kondominium. Tak boleh bela apa-apa binatang. Oh, tak boleh. Dalam rumah pun tak boleh. Oh, kondominium kan boleh. Dalam rumah kan tak boleh buat keluar. Tak boleh. Pet tak boleh. Oh, ada juga begitu. Tapi itulah. Sekali kalau kucing dah jadi kucing liar ni, dia buang saja di depan pintu, bau. Bau, tapi nak buat macam mana kan? Ya, Noraz, Dian. Assalamualaikum dan salam Jumaat Ayah Haji. Waalaikumsalam dan salam Jumaat. Dan semua yang hadir, semoga semuanya sihat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Nora. Nora, terima kasih. Terima kasih. Kau update hari ini. Makhluk di muka bumi ini semuanya berguna. Tanda-tandanya ialah dia memberi ruang kepada kita. Ada pengembara yang sesat dalam hutan. Tetapi apabila dilihat oleh monyet di hutan, monyet itu menunjukkan jalan keluar. Wah, ada faedah. Nah, kita sesama manusia, kita memberi ruang yang banyak. Peluang berniaga, peluang naik pangkat, peluang jadi baik, memberi peluang untuk jadi suami, beri peluang untuk jadi isteri. Peluang juga tu. Peluang. Itu orang jadi baik. Jadi baik. Jadi peluang jadi baik. Supaya kita diberi peluang. Dan tandanya juga ialah berusaha kekalkan hubungan. Berusaha mengekalkan hubungan. Ada masalah sikit-sikit dia buat tak tahu je. Ataupun dia terus minta maaf. Ini tanda orang yang buat baik kepada orang lain. Jangan cipta musuh. Jangan cipta musuh. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Itu kata Piramli. Apabila Sarimah kata, Abang Jamil tak boleh cerai tau. Malam api kena ikut undang-undang. Apa undang-undang tu? Malam ini rumah Kak Tipah. Malam besok rumah siapa lagi? Tak ingat kita. Malam lusa rumah Cik Ani. Dan malam ni rumah saya. Begitulah. Dan malam esok begitulah bergila-gila sampai mampus. Yang tak sedapnya sampai mampus. Masa pagi hari tu seronok dah. Hari 1, 2, 3, 4 kan. Akhir sekali sampai Abang Jamil mampus. Allahuakbar. Mampus ya. Aduh, orang perempuan itulah. Akhir sekali dia bantai juga.
Saya kalau pergi makan kat luar, kadang-kadang kucing panjat-panjat kat riba saya. Saya bagi makan, ya saya makan. Oh, hebat. Sebenarnya, kucing tidak akan pergi kepada orang yang tidak suka kepada kucing. Tidak suka. Orang kucing akan pergi kepada orang yang dia tahu aura. Aura bau kucing rumah kita tu yang duduk dekat kita tu, kita pergi ke restoran kedai makan, dia meja banyak, tapi dia datang meja kita. Meja jangan kita. Atau mungkin dia lapar sangat baru pergi meja orang lain. Tapi biasanya dia datang meja kita. Tuan Haji nak tanya, jika suami guna duit isteri, apa nak buat? Kalau kau tak halalkan, itu haram. Haram. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Sebagai curi lah tu. Guna duit isteri. Tak boleh. Tak boleh curi. Report polis lah. Biar tangkap. Tangkap tak boleh. Tapi kalau dihalalkan tak apa. Dibenarkan tak apa. Tapi kalau tak benarkan, dia jadi haram duit tu. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau suami yang kedekut tak bagi duit kepada isteri, kalau isteri ambil hanya sekadar untuk makan, beli beras kat dapur, itu boleh. Walaupun suami tak tahu, boleh. Suami ni kedekut sampai nak beli beras pun tak boleh. Sekali-sekali celup poket tu, dapat 2-300. Pergilah beli beras, minyak. Itu dibenarkan. Bukan mencuri namanya. Kalau isteri ambil duit suami. Tapi kalau duit isteri punya. Tak boleh. Suami guna duit main game. Oh, lain macam main game. Oi. Hai. Main apa pun. Yang penting apa yang dia buat tu tak penting. Yang pentingnya ialah dia guna duit tu. Duit isteri tak boleh. Tak boleh. Kecuali dengan izin. Itu kita ramai orang yang take for granted lah dalam soal ni. Jangan take for granted. Take for granted mengenai harta ataupun duit ataupun income milik isteri. Bahkan kereta pun tak boleh. Kalau tanpa isteri dia kata jangan naik kereta dia, tak boleh. Tak boleh. Tapi biasa tak berlakulah sampai tahap tu. Sebab isteri beli kereta, biasanya dia minta driver yang bawa. Boleh tak isteri ambil balik duit? Dia guna kad dia, boleh? Berdasar kepada jumlah yang dia ambil. Boleh. Kalau katakanlah dia ambil 500, ambil balik 500. Ambil balik. Ini duit yang you gunakan. Dia ambil balik. Sebab duit isteri punya. Duit suami, isteri punya. Dia macam tu. Duit isteri punya. Duit suami, isteri punya. Itu untung jadi isteri ni. Untung lah. Untung. Thank you semua sahabat. Kerana sudi jengok-jengok Datuk. Terima kasih banyak. Quote of the day hari ini. Semua makhluk di muka bumi berguna kepada makhluk yang lain. Batu tu. Batu. Batu berguna. Tak akan jadi bangunan bertingkat-tingkat tanpa adanya batu. Kerana ada batu lah, maka boleh dibina bangunan bertingkat-tingkat. Rumah batu lah katakan. Boleh buat rumah. Berguna kepada orang lain. Pasir tu. Pasir berguna. Boleh buat tanam pokok. Boleh buat di laman. Pasir campur tanah, campur baja. Berguna. Apa ni? Pokok apa lagi? Apa-apa pokok memang berguna. Dia mengeluarkan. Bayangkan. Mangga. Katakanlah mangga. Mangga, kita tanam mangga atau pokok mangga. Hidup, berbuah. Dia bagi mangga. Mangga sama ada manis atau masam tak kira lah. Manis tapi dia bagi. Tapi yang kita bagi kat pokok apa dia? Barang-barang yang busuk. Dia suka barang yang busuk. Tak payahlah bagi pizza, KFC kat pokok, tak payah. Tapi yang tak habis tu, yang dah basi apa semua, kalau letak kat umbi dia, makin segar dia. Makin segar. Itulah baja asli. Bahan-bahan makanan buangan, jika diletak di umbi pokok, maka dia semakin segar. Atuk memang guna bahan makanan buangan lah. Semasa sisa makanan tu, kita asingkan dengan kertas ke plastik apa semua. Dan apabila dah penuh sikit, tak tunggu lama lah dia bau busuk kan. Biasa everyday ambil satu bekas tu, letak gali di umbi pokok tu, masukkan. Jadi pokok akan jadi subur. Subur pokok, tak payah baja dah. Pakai yang tu je. Jadi tidak membazir. Tidak membazir.
Yes, Queen. Asyik Queen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Quote of the day hari ini, setiap makhluk itu berguna kepada makhluk yang lain. Kita jangan mulut-mulut kena jaga sikit. Engkau ni manusia tak berguna. Tak boleh. Tak boleh. Bantu typing semua atuk sahabat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Setiap makhluk berguna kepada orang lain. Kita berguna kepada orang lain. Itu kena berguna dalam apa segi sekalipun. Kita lihat pekerjaan, profession pekerjaan. Guru berguna kerana mendidik anak-anak kita. Mendidik kita pun guru. Guru. Dia pejabat. Walaupun dia hanya kerani, dia berguna dalam tugas-tugas dia. Berguna. Kerana kalau tak ada kerani, hanya ketua pengarah seorang je, tak boleh buat kerja. Tak boleh buat. Tak bantu dia. Itu tanda maksudnya kita ini berguna kepada makhluk yang lain. Kita lihat matahari. Kalau tak ada matahari, gelap gulita, habislah dunia. Mana matahari berguna. Berfaedah kepada makhluk yang lain. Begitu bulan. Walaupun hanya keluar di malam hari sama. Tapi bulan, indah bagai bulan di pagar bintang. Wah, bintang-bintang. Bintang-bintang berguna. Kalau orang dulu-dulu yang tak ada kompas, nelayan-nelayan dulu, dia menggunakan bintang, kedudukan bintang, menuju walau sedangkan dia berada di tengah laut, dia tak nampak daratan. Tapi dia nampak bintang. Dia lihat bintang di langit, dia tahu bintang mana nak tuju agar dia sampai ke darat. Berguna. Memang berguna kepada yang lain. Ikan di laut berguna. Ikan besar, ikan kecil ada guna dia. Walaupun ikan kecil jadi makanan ikan besar, dia ada guna dia. Beri manfaat. Ikan juga boleh memberi manfaat kepada manusia, sama ada sebagai makanan atau sebagai ubat-ubatan. Ubat-ubatan, minyak ikan dan sebagainya. Itu juga berguna. Jadi banyak benda di atas muka bumi dan juga di laut, di udara adalah berguna kepada makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada yang tak berguna. Tidak ada. Jadi pandai-pandailah kita. Pandai-pandailah kita menggunakan makhluk-makhluk itu. Quote of the day hari ini. Quote of the day kita hari ini, sembang-sembang pagi hari ini. Semua makhluk berfaedah dan berguna kepada makhluk yang lain. Semua berguna. Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa akan mendapat pahala. Mendapat pahala. Itu dari hadis daripada Bukhari. Setiap makhluk bernyawa. Hadis ini dia tidak menyebut sama ada semut ke, labah-labah ke, lipan ke, kalajengking ke. Berbuat baik. Buat baik. Jadi kalau boleh, kita jangan bunuh dia. Kita keluarkan dia. Kalau dia ada di rumah, keluar. Keluar dia pergi. Keluar macam tu. Keluarkan dia. Kita tengok di pokok. Di pokok tu kadang-kadang banyak ada tempat ulat. Ulat nak ni macam ulat untuk kepompong rama-rama apa semua. Jadi pokok itu di bawah daun tu berguna kepada dia. Dia jadikan tempat berteduh. Kenapa banyak binatang-binatang ni berada di bawah daun? Sebab di bawah daun itu tak kena hujan, tak kena panas. Jadi dia melekat di bawah daun. Jadi daun tu berguna sebagai tempat berlindung. Tempat berlindung. Jadi itu berguna. Semuanya berguna. Jadi kita jangan hapuskan. Jangan kita musnahkan. Sewenang-wenangnya. Sewenang. Walaupun ada jenis-jenis binatang tertentu, bila kita jumpa, kita dibenarkan pukul. Dibenarkan seperti cicak. Ada sejarah tersendiri. Iqbal, selamat pagi. Salam Jumaat tu. Waalaikumsalam. Khalijah, salam Jumaat. Assalamualaikum. Jumaat tu, Jumaat. Yes, Jumaat. Pukul 12.30 kena pergi dah.
Tapi pergi Jumaat, pergi Jumaat agak lewat sikit pun boleh duduk depan. Sebab ramai orang tak nak duduk depan. Sah depan. Ataupun tak faham lah. Tak faham. Kalau sah belakang dah penuh, sah depan masih kosong. Iqbal, bunga matahari. Terima kasih. Selamat pagi, Iqbal. Terima kasih. Terima kasih join Atuk pada hari ini. Sema-sema pagi kita hari ini, semua makhluk di muka bumi adalah berfaedah kepada makhluk yang lain. Okay. Dalam keluarga juga kita begitu. Dalam keluarga. Mungkin atuk berguna kepada cucu dia. Cucu berguna kepada aunty dia. Aunty berguna. Masing-masing cross. Pengguna dan berfaedah di antara satu sama lain. Bergunanya wanita. Wanita itu amat berguna. Tanpa wanita tak ada zuriat lah. Tak ada zuriat. Jadi berguna. Jangan buat naya kepada wanita. Dosa besar. Segala harta di atas muka bumi ini, berada di muka bumi ini, sama ada di darat atau di laut, di angkasa, semuanya adalah milik mutlak Allah. Kerana alam ini adalah segalanya isi adalah ciptaan Allah. Jadi semua makhluk di laut, di bumi, di udara, semuanya dicipta oleh Allah SWT dengan ada gunanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati, apa khabar? Pagi Jumaat. Salam pagi Jumaat tu. Pagi Jumaat. Penghulu segala hari. Tadi awal-awal kita sudah pun bual bicara mengenai kelebihan hari Jumaat. Oleh kerana hati baru sampai, kita ulas sikitlah kelebihan hari Jumaat. Pertama sekali hari Jumaat ialah Adam dicipta. Adam bukan dilahirkan. Satu-satu manusia yang tidak dilahirkan ialah Adam. Adam dicipta. Nabi Adam AS. Dan hari Jumaat juga Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Daripada kita ni, Allah cipta kita dalam syurga. Kita keturunan baik-baik, Nabi Adam AS. Dikeluarkan daripada syurga. Dan hari Jumaat juga ialah hari akan berlakunya kiamat. 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 Jadi hari ni tak kiamat lagi lah. Tengok minggu depan, wallahualam bisawab. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi bila kita tak tahu minggu depan kiamat atau tidak, kena beramal dan beribadat. Cici. Terima kasih, Cici. Ni nak ulang sikit pasal hati baru masuk. Hati masuk. Hari Jumaat juga ialah siapa yang meninggal hari Jumaat akan dilepaskan seksa kubur. Jadi husnul khatimah. Hari Jumaat. Hari Jumaat juga adalah hari yang mulia. Lebih mulia daripada hari raya haji dan hari raya puasa. Itulah kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat juga ada satu waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Ada ulama kata semasa apabila imam antara dua khutbah. Tapi ada ulama kata selepas waktu asar. Hari Jumaat hari ini, selepas waktu asar nanti, maka jika berdoa pada masa itu, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Lain atuk ke kadang lek-lek liu. Penuh sini, penuh. Penuh. Lek-lek liu pula. Lek-lek liu. Sabar je lah. Sabar. Ini nak ulang lah untuk hati. Lagi. Kelebihan hari Jumaat. Bersedekah pada hari Jumaat. Umpama bersedekah dalam bulan Ramadan. Hebat pahala besar. Bersedekah. Hari Jumaat. Rasulullah menyarankan supaya zikir ataupun ibadat hanyalah berselawat sepanjang hari. Hari Jumaat berselawat sepanjang hari. Hari Jumaat. Kerana pahalanya begitu besar. Berselawatlah kepadaku sepanjang hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat juga ialah hari apa lagi hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Penghulu segala hari. Hari Jumaat juga ialah hari adanya solat Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Hari lain tak ada solat Jumaat kecuali hari Jumaat. Tak ada solat Khamis, solat Rabu, tak ada. Thank you yang sudi typing bantu atuk. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nak ulang lagi sikit mengenai hari Jumaat untuk hati. Hari Jumaat juga ialah hari yang
penuh. Penuh dengan barakah. Hari Jumaat adalah hari raya. Betul, hari raya. Hari Jumaat adalah hari Jumaat, hari raya. Kematian hari Jumaat lah tu. Oh, kematian hari Jumaat dilepaskan sesuatu kubur. Allahu Akbar. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Hebatnya orang meninggal hari. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa supaya jika hari kita nak berakhir hayat kita, minta Allah akhirlah pada hari Jumaat. Akhirkan pada hari Jumaat. Tapi ada orang takut. Takut nak berdoa supaya mati hari Jumaat. Pasal apa? Pasal dia tak nak mati lagi. Allahu Akbar. Kau nak mati ke? Kau tak nak mati ke? Mati itu tetap akan sampai. Mati tetap akan sampai. Jadi, apabila kita dah yakin mati tetap akan sampai, maka kita mintalah mati pada hari Jumaat. Husnul khatimah. Hari yang baik-baik. Hari baik-baik. Ya, Cikgu Fatihah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam dan semua yang hadir. Selamat pagi. Salam Jumaat penuh keberkatan. Amin. Hari Jumaat ialah hari yang mulia. Hari yang hebat. Hari yang hebat. Hari Jumaat. Banyak peristiwa-peristiwa besar berlaku pada hari Jumaat. Dan 11K tu. Dan terima kasih Cici. Terima kasih. Cici hebat. Co-update kita hari ini. Setiap manusia, setiap makhluk di muka bumi itu, dia bermanfaat kepada makhluk yang lain. Mak mertua meninggal hari Jumaat. Mak mertua memang baik sangat. Allahu Akbar, hebatnya dia. Cukup, Alhamdulillah. 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 Tapi abang saya meninggal lah. Abang saya meninggal semasa dia nak tarik nafas tu. Rumah dia tak jauh di masjid. Apabila habis saja azan Jumaat, dia meninggal. Allahu Akbar. Cantik sungguh dia dapat. Allah bagi. Dia ustaz. Abang saya ni dia ustaz. Mengajar di masjid dan sebagainya. Jadi, timing tu. Apabila habis azan, dia pun habis. Dia pun meninggal. Allahu Akbar. Hebat. Jadi, kita kena minta lah dengan Allah SWT. Walaupun kita bukan ustaz, kita bukan ustazah, kita bukan orang baik sangat, kita banyak dosa. Tapi tak salah kita terus minta dengan Allah SWT supaya kita meninggal pada hari Jumaat. Meninggal tergolong dalam orang yang beribadah meninggal hari Jumaat. Kita kena minta ni. Kena minta dengan Allah SWT. Solat duha pun boleh minta. Kita solat duha kemudian minta dengan Allah. Jangan minta rezeki saja. Lupa kepada minta benda-benda lain. Kadang kita, ya Allah, murahkanlah rezeki. Ya Allah, majulah perniagaanku. Ya Allah, majulah, naikkanlah pangkat cepat. Solat duha. Memanglah boleh. Tapi mintalah juga, ya Allah, jika aku meninggallah hari Jumaat. Tambahlah sikit. Cara kematian yang dicemburi. Amin. Betul. Betul, Cici. Betul. Jadi ada orang, kalau di Mekah, ada orang meninggal semasa sujud. Jadi kita jealous sangat tengok dia. Allahu Akbar. Hebatnya. Hebatnya. Ada orang meninggal sebaca-baca kutubah, iman-iman. Kita tak ada peluang lah. Sebab kita bukan baca kutubah kan. Tapi kalau meninggal masa sujud, kita pun ada peluang. Sebab kita juga solat. Kita buat. Sujud tu kena lama lah sikit. Lama sikit. Nanti cepat sangat. Baru saja sepupu saya meninggal dunia. Al-Fatihah untuk bagi Abdul Aziz. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Noli. Macam mana mak saudara saya meninggal dan ke bumi di Mekah. Allahu Akbar. Hebatnya dia. Hebatnya. Meninggal ke bumi Mekah. Dapat berita, kalau dulu siapa yang meninggal di Madinah akan dikuburkan di kubur Baqi. Sekarang tak buat lagi. Kerajaan Arab Saudi, siapa yang meninggal di Madinah akan dikuburkan di tempat lain. Bukan lagi di kubur Baqi. Sebab dia kata orang Madinah sahaja yang layak dikebumikan di kubur Baqi. Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Amin. Besar makna. Besar makna. Besarnya harapan kita supaya kita mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul. Jadi ada berita, itu baru tahu juga, yang siapa yang meninggal di Masjid Madinah ataupun di kawasan Tanah Haram Madinah tidak lagi dikebumikan di kubur Baqi. Jadi sayanglah sebab kubur Baqi ni kubur Anbiya, para sahabat. Ada 1,700 sahabat
yang dimakamkan di kubur Baqi, termasuk Siti Aisyah, Fatimah, Sayyidina Osman. Ni ahli-ahli syurga semua. Ahli-ahli syurga yang kubur Baqi. Sebab Rasulullah selepas daripada solat subuh sentiasa ziarah kubur. Sebab kubur Baqi ni sebelah masjid je. Sebelah masjid. Bayangkan rumah Rasulullah, rumah Rasulullah dulu sebelah masjid kubur. Itu kedudukan, itu contoh kediaman Rasulullah. Sekarang makam Rasulullah pun dah jadi dalam masjid sebab masjid itu dibesarkan. Sebenarnya makam Rasulullah ini adalah tepi masjid. Cuma apabila Rasulullah buka pintu saja rumah dia, terus masuk dalam masjid. Dia bertepek. Dia sebelah menyebelah. Kubur Baqi sebelah tu. Kubur Baqi. Kubur Baqi sebelah tu. Jadi hebatlah orang yang mendapat. Dan sememangnya orang yang dimakamkan di tanah Ambiak ini, memangnya akan mendapat kelebihan. Seperti Sayyidina Osman ini ialah 2 kali menantu Rasulullah. 2 orang anak wanita Rasulullah menjadi menantu. Apabila kakak meninggal, Rasulullah kahwinkan dengan Sayyidina Osman dengan adiknya pula. Jadi Sayyidina Osman ni 2 kali menantu Rasulullah. Hebatlah. Dan Sayyidina Osman ini adalah khalifah kita yang ketiga. Dan Sayyidina Osman ini memang dihormati oleh Rasulullah. Contohnya pada satu ketika Rasulullah sedang berborak dengan Sayyidina Umar di rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah ni sebelah masjid je. Jadi siapa yang nak pergi solat di masjid, dia rapat Rasulullah, dia masuk. Dia bagi salam, masuklah rumah Rasulullah. Jadi masa itu Sayyidina Umar dengan Rasulullah sedang berborak. Dan kain jubah Rasulullah itu terangkat, nampak betis lah. Betis Rasulullah ni putih. Kulit Rasulullah cukup cantik. Jadi nampak betis Rasulullah. Jadi apabila Sayyidina Osman masuk, Sayyidina Osman bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah cepat-cepat duduk betul. Kemudian ambil jubah dia, tutup betis dia. Sayyidina Umar katanya, ya Rasulullah, kenapa kau betulkan semua? Aku malu kepada Sayyidina Osman. Sedangkan dengan Sayyidina Abu Bakar, pak mertua dia. Dia duduk pun duduk gitu je lah. Duduk gitu. Rasulullah ni dia duduk, dia peluk lutut. Kita duduk ni cara peluk lutut. Itu yang terbaik. Siapa boleh amalkan ni memang hebat. Dia duduk ni. Duduk. Punggung kita di lantai. Kemudian angkat lutut dua-dua, peluk lutut macam tu. Biar lutut duduk tengah-tengah. Pegang. Buat macam tu. 10 minit ke. Kita akan jadi rasa, tulang-tulang kita akan jadi rasa selesa. Rasulullah duduk macam tu. Cara Rasulullah duduk. Rasulullah tak dulu mana ada kerusi apa semua. Dan Rasulullah ni dia tidak menyandar di dinding. Tak ada. Rasulullah tidak menyandar di dinding. Ada tamu ke apa tidak. Tapi Rasulullah angkat kaki dia peluk kaki dia. Peluk lutut. Siapa boleh buat? Itu bagus. Itu bagus. Itu untuk terapi boleh buat bagus. Peluk lutut. Jadi itulah menggambarkan bila teringat mengenai kubur Baqi itu, kubur Baqi. Dan kita harus ingat kenapa Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali tidak dimakamkan bersama dengan Rasulullah. Hanya Abu Bakar dengan Umar sahaja. Umar sahaja. Kita harus ingat dua sahabat Rasulullah ini. Pertama sekali yang paling besar ialah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini adalah bapa mertua Rasulullah. Dia bertaraf bapa. Jadi bertaraf bapa. Inilah dua bertaraf bapa. Sebab itu Rasulullah apabila Rasulullah meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar dimakamkan sebelah Rasulullah, dan Sayyidina Umar minta dengan Aisyah. Sebab sepatutnya mengikut sejarah, sebelah Abu Bakar itu ialah Aisyah, kubur Aisyah. Diberi kubur Aisyah. Sebab Aisyah dengan Abu Bakar ni bapa dengan anak. Jadi dia duduk sebelah sepatutnya. Tapi Sayyidina Umar minta dengan Aisyah. Sayyidina Umar kata, kalau aku meninggal, aku nak minta izin kau kuburkan aku sebelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Aisyah pun izinkan. Jadi kubur Aisyah pergi ke kubur Baqi. Jadi tiga sahabat sahaja. Tapi yang jelas ialah kita nampak bagaimana akrabnya hubungan antara menantu dengan bapa mertua. Sayyidina Abu Bakar itu mertua kepada Rasulullah. Sayyidina Umar juga bapa mertua kepada Rasulullah. Jadi mereka itu tiga beranak dalam
dalam satu bilik tempat di. Dan tempat dimakamkan Rasulullah itu ialah tempat tidur Rasulullah. Dia tidur atas tu, dia tidur. Dia tidur situ, dia tempat dia sujud, tempat dia menerima wahyu, tempat tu, dan dia dimakamkan di situ. Sebab itulah sebab itulah Abu Bakar dan Umar minta sangat supaya bila meninggal dia dimakamkan di sebelah Rasulullah. Bayangkan orang duduk sebelah Rasulullah ni. Tapi memang layak pun Sayyidina Abu Bakar dimakamkan sebelah Rasulullah. Apabila sahabat tanya kehebatan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kata kalau dihimpunkan semua pahala-pahala umat Islam, tidak lagi dapat sebanyak pahala yang Sayyidina Abu Bakar ada. Dia nak lawan macam mana? Kan? Tidak boleh lawan. Pahala Sayyidina Abu Bakar seorang lebih banyak daripada pahala umat Islam sedunia. Bayangkan. Jadi patutlah dia menjadi sahabat yang paling setia, menjadi bapa mertua, dan dia Sayyidina Abu Bakar ni luar biasa, mendapat tempat di syurga yang tinggi. Itulah hebatnya. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai sirah sahabat-sahabat yang kita boleh. Jadi sebab itu kita jangan durhaka, kita jangan bercakap kasar dengan mertua kita. Ada orang apabila dah bercerai, maka dia putus hubungan dengan mertua. Tak boleh. Lebih-lebih lagi dah ada anak. Anak kita cucu dia. Tak boleh putus. Apabila kita kahwin dengan anak dia, sama lelaki atau perempuan, maka mak mertua atau bapa mertua itu akan berakhir setelah kiamat, setelah meninggal dunia. Sampai bila pun dia akan menjadi bapa dan mak mertua kita. Sebab itu kita kena baik. Walau kita bercerai dengan anak dia, tak apa. Itu hubungan kita putus dengan anak dia. Tapi dengan mak dan bapa, kita tidak boleh putus. Sebab itu hubungan setara bapa. Tak boleh apabila bercerai anak dia, ambil mak nak jadi isteri. Tak boleh. Haram. Begitu juga bapa. Bapa nak ambil menantu dia jadi isteri. Tak boleh. Sebab apabila kita kahwin saja aku terima akan nikahnya dengan si Polan bin si Polan, automatik kedua ibu bapa itu adalah haram untuk dinikahi. Itu penting. Besar tu. Besar. Jadi buat baiklah kedua ibu bapa. Biar dia tak baik dengan kita pun tak apa. Tapi hubungan silaturahim itu kena terus kita panjangkan. Sebab ini orang terlepas pandang. Itu bekas mertua. Itu bekas pak mertua. Kau pandai-pandai cakap bekas. Tak ada bekas. Suami boleh cakap bekas. Mertua tak ada bekas. You kekal sebagai mertua you sampai kiamat. You kekal ibu mertua you sebagai kiamat. Tak ada bekas. Ramai orang silap faham. Itu bekas mertua. Tak ada bekas. Dia original sampai kiamat. Jadi kau kena jaga dia. Kena buat baik dia. Jangan putus hubungan silaturahim. Jadi benda-benda yang seperti inilah yang boleh merosakkan kehidupan kita. Kita tak sedar, kita boleh putus dengan dia, dengan anak dia. Tapi dengan dia tak boleh putus lagi. Dia tu adalah ibu dan bapa kita. Sama ada ibu bapa kita ada tak ada, tak kisah. Tapi pak mertua dan mak mertua itu adalah merupakan hubungan yang tidak boleh diputuskan lagi. Ingat tu. Assalamualaikum tu. Ya, nolailah. Dan sahabat semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, maaf, alam Pak join. Sempat lagi, nasi lemak. Nasi lemak. Sempat lagi, sempat. Ya Adam, kekanda setia diraja. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adam, Atuk sedang cari seorang kena bersara. Siapa ada keluarga kena bersara untuk jadi rakan kongsi dalam sebuah syarikat security yang Atuk akan tubuhkan. Jadi nakkan dia syarat dia kena ada paling rendah untuk tubuhkan sebuah syarikat. Jadi siapa yang ada keluarga boleh Atuk akan jumpa bincang untuk menubuhkan sebuah syarikat security. Ini baru diputuskanlah untuk sebuah di Kuala Lumpur, ibu pejabat di Kuala Lumpur. Jadi kita nak bincang, kita nak bagi free share saham percuma kepada orang pakat kena ke atas. Jadi kalau siapa ada keluarga ke apa bapa ke yang bersara, boleh beritahu Atuk. Wawarkan boleh beritahu Atuk yang kena lah. Nanti kita akan bincang. Nak tubuh syarikat, pejabatnya
Di Puchong. Jabat di Puchong. Hai Nida. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Have you taken breakfast already? Pak Haji? Not yet. Not yet. On the way lah tu. Saya keluar dulu. Nak tidur. Assalamualaikum. Sila tidur dulu. Waalaikumsalam. Nida, terima kasih kau. Terima kasih. Oh, terima tu. Nanti kalau ada saya beritahu tu. Itulah. Terima kasih. Adam, tolong bagi tahu. Kalau ada siapa kena ke atas, yang sudi dia kita akan bagi free share je. Saham kosong je kita bagi kat dia dan dia jadi chairman dalam syarikat. Sebab itu syarat untuk menubuhkan syarikat security. Jadi tolong wawarkan. Atuk dah breakfast belum? Kurang energi. Dah penghujung ni kurang energi. Hati, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Sebab 2 hari lepas Atuk ada bincang dengan kawan Atuk. Dia kata aku ada tengok engkau punya YouTube, dia kata. Tapi sayang, subscribe you tak sampai 1000. Jadi sepatut kena sampai 1000 baru ada apa ni boleh buat live di YouTube dan sebagainya. Jadi Atuk minta sangatlah Haji Mat Atuk. Atuk punya ni type Haji Mat Atuk kemudian subscribe Haji Mat Atuk. Atuk nak jadikan 1000. Sebab dapat 1000 baru banyak facilities yang disediakan oleh YouTube. Sama dengan TikTok lah 1000. Haji Mat Atuk. Aimi Suzani Ismail. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Hari ini lambat. Dapat dengar sikit je. Tak apalah sikit pun. Asalkan berguna. Jadi itulah announcement yang Atuk nak buat. Pertama ialah Atuk sedang mencari kenal siapa ada ayah ke yang dah bersara, uncle ke, keluarga ke, bertanya dia nak tak join satu syarikat, akan bagi free share dan akan latih chairman dan akan diberi allowance bulanan, free share allowance bulanan dan keuntungan tahunan dan adalah fasilitis lain. Mungkin kemudahan pejabat. Kemudian dia tak perlu aktif sangat. Cuma kita nakkan pakat dia saja. Dia akan buat kerja semua geng-geng kita. Jadi boleh. Kena ke atas. Kalau polis, Atuk tak silap polis, kalau ni superintendent. Kalau tak silap Atuk lah. Kalau boleh, join Atuk. Free shares, free allowance, kita akan bagi. InsyaAllah. Haji Mat Atuk. Itulah Haji Mat Atuk YouTube. Komo dah beritahu. Ati, please subscribe untuk lebih banyak live untuk Atuk buat. Dia macam ni. Ati, Siti apa semua. Sebenarnya Atuk dah buat banyak live ni banyak. Tapi live Atuk yang disimpan oleh TikTok ni hanya untuk 3 bulan je. Lepas 3 bulan dia hilang. Jadi Atuk tak ada recording yang lain. Jadi kalau Atuk ada TikTok, Atuk ada YouTube ni, Atuk akan transfer kepada YouTube. Jadi you all boleh dengar. Katakanlah you miss hari ini, jadi Atuk akan upload dalam YouTube. You boleh pergi buka YouTube Atuk, you boleh dengar. Jadi tak kisah you miss. Sebab kita tahu kan, kita ada kerja, kita ada komitmen lain apa semua. Dia terpaksa buat. Walaupun hasrat nak join, nak every day, every morning itu bukan senang. Atuk begitu salute lah kepada orang yang every morning selalu bersama dengan Atuk. Sebab bukan senang. Terutama orang yang ada family, orang yang ada business, orang yang ada kerja. Memang Atuk memang terasa sangat. Tapi Atuk rasa kalau Atuk boleh savekan, masukkan dalam YouTube, Atuk akan buat recording 2. Kalau ikut kawan Atuk tu, dia kata jangan transfer yang YouTube ni. Sebab di antara YouTube dengan di TikTok ni, di antara media sosial ni, YouTube ke, IG ke, Twitter ke, YouTube ke, TikTok, dia ada certain thing lah macam yang under carpet punya condition ni. Itulah kadang-kadang kita salah buat, kita terpaksa kita promote media lain, dia ban kita, tak keluar FYP. Dia buat macam tu lah. TikTok ni selalu buat. Tiba-tiba kita kata, kenapa tak ada view ni? Nak ada view apa? Tak keluar langsung yang kita cakap. Salam takziah buat ahli keluarga. Amin. Salam takziah ahli keluarga. Nurliza Bukhari, terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atuk, kejap ni. Bapa saudara saya meninggal. Saya kena balik. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan.
Semoga ditempatkan dalam kalangan orang yang solehin dan solah. Dan subscribe. Wow, cepatnya Siti. Siti kena kempen lah orang lain Siti. Sekarang baru 100, tak sampai 150 lagi. nak 1000, minimum 1000 subscriber. Jadi Atuk boleh. Sekarang banyak Atuk upload yang G saja, yang 60 second tu. Jadi pendek sangatlah. Jadi sebab ya YouTube dia boleh upload sampai 2 jam. 2 jam. Jadi semua apa yang Atuk baca, yang macam kita kata, okey Siti dan subscribe. Atuk baca macam tu walaupun tak ada di video di YouTube, tapi Atuk akan sebut nama, Atuk akan baca, akan keluar di YouTube tu. Akan keluar di YouTube. Akan keluar apa yang Atuk baca. Jadi itulah Atuk berharap sangat supaya invite subscribe dalam YouTube Atuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Salam takziah, salam takziah. Jadi dua perkara yang Atuk nak umumkan, iaitu Atuk perlukan seorang kena untuk team up dengan Atuk. Kita akan bagi free shares, bagi allowance, kita adakan office dan kerja tak perlu buat. duduk je yang lain semua CEO buat. Kita ada CEO buat dengan GM apa semua. Security, dan kita juga akan ambil pembersihan, cleaning, potong rumput sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan buat. Kita akan masuk dalam bisnes yang baru. Jadi ada rakan-rakan yang bagus. Mungkin rakan-rakan kita di sini pun dah selalu bersama dengan Atuk. Boleh dapat perbincangan yang lebih lanjut. Dan yang kedua ialah jangan lupa subscribe. Subscribe YouTube Atuk supaya Atuk boleh mencapai subscribers 1000. 1000. Tak apalah, pelan-pelan pun tak apa. Kalau tak dapat bulan ni, tahun depan dapat 1000. InsyaAllah kita akan buat. Quote of the day kita hari ini, kita akhiri quote of the day kita hari ini, iaitu semua makhluk ini berguna kepada makhluk yang lain. Jadi kita jadilah makhluk yang baik, makhluk yang berbuat baik kepada orang lain. Jadi Atuk berdoa, Atuk doakan kepada semua rakan-rakan kita yang kerja keras, yang sentiasa mendampingi Atuk, yang sentiasa bersungguh-sungguh meluangkan waktu. Now dah berapa orang Atuk? Now baru 148 ke? Tak sampai 150 lah. Kau boleh tag kawan-kawan supaya dapat 1000. Bukan komen seorang lah. Ashqueen ke, siapa ke, Ati ke, Siti ke. Siti ramai geng. Link-link dia boleh guna YouTube. Biar subscribe Atuk dapat 1000. Jadi Atuk doakan semoga semua yang mengikuti program Atuk daripada pagi sampai ke sekarang, ataupun yang sekejap, ataupun yang touch and go, Atuk appreciate, hormat sangat. Walaupun begitu penat, begitu susah, begitu sibuk, tapi masih lagi sudi menjenguk Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Sekali lagi, Atuk doakan semoga semua mendapat rahmat nikmat Allah, mendapat redha daripada Allah, dan semoga Allah mencurahkan rezeki tidak henti-henti kepada siapa sahaja yang mengikuti program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Dan Atuk juga berdoa semoga dihapus segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, supaya kita menjadi bersih sebersih sebagai seorang bayi yang baru lahir. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Sallallahu alaihi